نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو. نسألك إني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
Sadaqallahul azim. Dan ia dibantah oleh kaumnya. Ia pun berkata, yakni Ibrahim, patutkah kamu membantahku mengenai Allah? Padahal sesungguhnya ia telah memberi hidayah petunjuk kepadaku. Dan aku pula tidak takut akan sebarang bahaya dari apa yang kamu sekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu dari bahaya itu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi tiap-tiap sesuatu. Tidakkah kamu tahu insaf mengambil pelajaran? Dan bagaimanakah aku hendak takutkan apa yang kamu sekutukan dengan Allah itu, yang tidak dapat mendatangkan sesuatu bahaya? Padahal kamu tidak takut bahawa kamu telah sekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan kepada kamu mengenainya. Maka yang manakah di antara puak itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari bahaya, jika betul kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka lah orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dan itulah hujah bukti kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Kami tinggikan pangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim anaknya Ishak dari isterinya Sarah dan cucunya Yaqub. Tiap-tiap seorang dari mereka kami telah berikan petunjuk. Dan Nabi Nuh juga kami telah berikan petunjuk dahulu sebelum itu. Dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu ialah Nabi-Nabi Daud dan Sulaiman dan Ayub dan Yusuf dan Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amal perbuatannya. Dan dari keturunannya juga ialah Nabi-Nabi Zakaria dan Yahya dan Isa dan Ilyas, kesemua dari orang-orang yang soleh. Dan dari keturunannya juga, dari keturunan Ibrahim, ialah Nabi-Nabi Ismail dan Ilyasa dan Yunus dan Lut. Dan mereka itu semuanya kami lebihkan darjat mereka atas umat-umat yang ada pada zamannya. Dan kami juga lebihkan darjat sebahagian daripada datuk nenek mereka dan keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah pilih mereka serta kami tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Yang demikian itu ialah petunjuk Allah yang dengannya ia memimpin siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya gugurlah dari mereka apa yang mereka telah lakukan dari amal-amal yang baik. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab suci, hikmah yakni ilmu pengetahuan, serta pangkat kenabian. Oleh itu jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum lain yang tidak akan mengingkarinya. Mereka, Nabi-Nabi itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka turutlah olehmu wahai Muhammad akan petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk Al-Quran yang aku sampaikan itu. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya. Masih lagi dalam penafsiran Suratul An'am, surah ke-6, juzuk yang ke-7 pada ayat 80 sehingga 90. Iaitu yang masih lagi berkisahkan tentang Ibrahim AS. Serta hujahnya dalam membantah kaumnya yang menyembah berhala. Satu kisah yang panjang bagi memberikan suatu sempadan dan suatu peringatan kepada musyrik Mekah yang menyembah berhala, yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kepada semua yang menyembah selain daripada Allah, yang menyekutukan Allah, yang mengada-ngadakan Tuhan, yang mengada-ngadakan sembahan selain dari Allah. Apakah alasan, apakah hujah, apakah sebab? Melainkan daripada perbuatan hawa nafsu dan syaitan mereka.
Dan ayat ini juga yang kita bacakan pada malam ini bagi menunjukkan bagaimana Allah memuliakan Ibrahim kerana istiqamah beliau dalam berdakwah. Walau bersendirian, walau berseorangan dalam dakwah, berhadapan bukan sekadar dengan keluarganya sendiri, ayahnya, berhadapan dengan kaumnya dan kejahatan kaumnya, bahkan berhadapan dengan pemerintah. Sehingga baginda dihalau keluar daripada negara Iraq atau negara Babylon. Maka Allah berikan kemuliaan daripada zuriat Nabi Allah Ibrahim itu nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia sebut kepada kita jumlah para nabi seramai 18 orang. Daripada zuriat Nabi Allah Ibrahim, sama ada ia langsung daripada Nabi Allah Ibrahim atau merupakan cucu cicitnya sehingga ke bawah. Kerana itu Nabi Allah Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya. Kemudian ayat yang kita bacakan ini memberi peringatan yang keras kepada musyrikin Mekah yang menolak dakwah Nabi SAW. Kalau kamu tetap berdegil, lupa asal usul sejarah kamu yang kamu banggakan dulu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang semua mereka tidak pernah menyembah berhala. Bukan seluruh keturunan Nabi-Nabi ini tidak pernah menyembah berhala. Mereka menyembah Tuhan yang Esa. Kalau kamu tetap ingkar, tidak mau menerima dakwah Nabi SAW, Allah akan ganti kaum lain. Maka Allah telah menggantikan satu kaum yang mulia, iaitu sebahagian yang keperbagian latar belakang di Mekah dan sebahagian besar lagi ialah penduduk Madinah. Maka itu kemuliaan yang Allah berikan sebagai janji Allah. Bahawa kemuliaan bagi orang yang mentauhidkan Allah. Kemuliaan bukanlah kepada bangsa dan kaum. Kemuliaan sejarahnya bermula bila seorang mula mengenali Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah kerana bumi ini milik Allah. Kerana semua yang ada ini milik Allah Ta'ala, maka Allah akan mewarisikannya kepada hamba-hamba yang soleh. Dan kesudahannya milik orang-orang yang bertakwa. Dan ini sinopsis tentang ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini daripada ayat 80 hingga ayat 90. Kita detailkan bila Allah berfirman wahajahu qaumu. Lalu kaumnya berdebat dengan Ibrahim. Tetap cuba menjustifikasikan kenapa mereka menyembah berhala. Dan memberi amaran kepada Ibrahim, kalau kamu menolak berhala kami, nescaya kamu akan ditimpa dengan pelbagai bahaya daripada berhala kami. Kamu akan hidup dalam keadaan tidak aman kerana kamu menolak berhala kami. Dan mereka juga berhujah dengan Nabi Ibrahim bahawa apa salahnya kalau Tuhan itu banyak? Apa masalahnya? Kalau Tuhan itu berbilang-bilang dan banyak. Dan bukankah kami mengambilnya daripada nenek moyang kami? Kerana berhala-berhala ini untuk kami jadikan mereka syafaat di sisi Tuhan kami. Dan bagi mewarisi budaya nenek moyang kami. Wahajahu qaumu. Maka sesudah Nabi Allah Ibrahim berhujah dengan hujah yang kita bacakan semalam. Satu persatu. Kita dah sebut stages ataupun peringkat Nabi Allah Ibrahim berhujah dengan kaumnya. Dia bermula dengan ayahnya, kepada kaumnya, kepada rajanya, pemerintahnya, sehinggalah kepada tindakan dakwah yang agak kita katakan berani dengan meruntuhkan berhala, menghancurkan berhala. Sehingga Nabi Allah Ibrahim dibakar untuk satu tempoh yang merupakan satu mukjizat yang agung yang akan kita ceritakan pada ayat-ayat yang akan datang. Maka kaum ni cuba untuk menjustifikasikan kenapa mereka menyembah berhala. Lalu apa kata Ibrahim? Kata Ibrahim, atuhajuni fillah. Apakah kamu terus untuk berhujah dengan aku tentang persoalan ketuhanan? Walau kamu tahu bahawa berhala itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat, tidak menolong, tidak membantu. Kamu cipta yang kamu pahat sendiri, kamu jual beli. Apakah kamu cuba mendakwa kamu lebih tahu dan lebih kenal tentang Tuhan? Tuhan apa yang kamu maksudkan? Kalau kamu bercakap dengan Tuhan yang sebenar, kamu cuba berhujah dengan aku dengan mengatakan kami sengaja banyakkan Tuhan-Tuhan untuk beri syafaat, maka kamu berhujah dengan hujah yang batil. Seperti Ibrahim kata, atuhajuni fillah wa qad hadan. Aku inilah orang yang dapat petunjuk. Ajar kepada kamu bagaimana mengenali Allah. Dan kita tahu Nabi Allah Ibrahim diturunkan kepadanya wahyu dan suhuf. Suhuf Ibrahim. Suhuf ialah lembaran wahyu walau ia tidak bersifat lengkap. Maksud tak lengkap ni tuan-tuan ialah kerana setiap para nabi ini merupakan permulaan kepada
dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah membawa dakwah yang lengkap, kerana itu diturunkan Al-Quran yang lengkap, yang tidak boleh diubah dan dipilih. Tetapi Nabi Allah Ibrahim dipandu dengan suhuf-suhuf yang diturunkan, yakni wahyu-wahyu Allah, yang berupa amaran, yang berupa peringatan. Maka kata Ibrahim, aku ni Nabi, apakah kamu nak berhujah dengan aku? Aku ni Rasul, diturunkan kepadaku wahyu dan suhuf. Aku telah dipilih oleh Allah dengan risalahnya. Kamu yang duk sembah berhala lama sehingga tak nampak kebatilan, tiba-tiba kamu nak berhujah untuk memperbetulkan, menjustifikasikannya. Kemudian mereka terus mengancam Nabi Allah Ibrahim. Mereka berkata, nanti berhala ini akan mendatangkan mudarat kepada kamu. Ya, bukan sekadar Nabi Ibrahim yang dikena ancam begitu. Bahkan sebelum itu Nabi Allah Hud AS. Nabi Hud ini lebih dahulu daripada Nabi Ibrahim. Bila mana Allah berfirman, qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu' qala inni ashhadu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'a thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Jadi mereka berkata, wahai Hud, yang kamu datang ini langsung tidak akan menjadikan kami meninggalkan berhala kami. Kami sekali-kali tidak akan beriman denganmu, wahai Nabi Allah Hud. Innaqul illa taraka ba'du ahliyatina bisu'. Bahkan kami menyatakan bahawa kamu ini telah terkena perbuatan patung berhala ini. Maksudnya kamu telah diganggu, dikacau. Dia akan menolaknya. Lalu kata Nabi Allah Hud AS, inni ushhidullaha, aku menyaksikan Allah. Washhadu anni, dan kamu juga menjadi saksi bahawa aku tidak terlibat dengan apa yang kamu sekutukan selain daripada Allah. Maka silalah buat perancangan apa-apa pun untuk kamu mendatangkan mudarat kepadaku. Kalau kamu rasa bahawa dengan penolakan aku terhadap penyembah berhala kamu nak buat macam-macam, sila buat, aku nak tengok. Kerana aku serahkan urusanku pada Allah. Ya Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada makhluk atas muka bumi melainkan Allah menguasai ubung-ubungnya. Sesungguhnya, inna rabbi ala siratin mustaqim. Apa yang aku ajak kepada kamu, kepada Tuhanku, ia berada pada jalan yang sebenarnya, yang lurus. Artinya mereka pernah sebelum ini ugut Nabi Hud, bahkan ugut Nabi Saleh. Maka perbuatan mengugut ini merupakan perbuatan yang biasa bagi penyembah berhala. Kononnya berhala mereka akan mendatangkan mudarat, akan membawa malapetaka. Lalu apa kata Ibrahim? Wala akhafu ma tusyriku nabihi. Aku tak takut pun dengan apa yang kamu beri amalan. Kamu telah mempersekutukan Allah. Kalaupun berlaku sesuatu pada aku, kata Ibrahim, illa an yasha'a rabbi syai'a. Itu kerana kehendak Tuhanku. Kalau kerana sebab itu kau nak bakar aku, kau nak umbang aku dalam penjara, nak bunuh, itu kerana izin Tuhanku. Tak ada kena-mengena dengan berhala kamu. Itu bukan kuasa berhala kamu. Oh, dek kerana dia menghina ataupun menolak berhala, maka dia dipenjara. Lihat, Tuhan berhala telah memenjarakan dia. Atau dia telah kena penyakit. Atau sebab mereka akan ambil kesempatan untuk melihat apa-apa sahaja musibah menimpa, kononnya ini perbuatan berhala. Maka Ibrahim ingat daripada awal. Aku tak takut dengan apa yang kau sekutukan. Kalaupun apa berlaku pada aku, sakit, demam dan sebagainya, ia kerana izin Allah. Bukan kerana berhala-berhala kamu. Allah yang mengizinkan kalau berlaku sesuatu pada aku. Tak kira apa benda, daripada perbuatan tangan kamu atau daripada perkara yang lain, semuanya dengan izin Allah. Lihat Ibrahim, dia maklum daripada awal lagi. Tak ada kena-mengena apa yang berlaku pada diriku dengan apa yang kamu takut-takutkan aku dengan berhala-berhala kamu. Ya, kerana orang beriman mengetahui yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan mudarat tidak berlaku melainkan dengan izin Allah. Kalau hari ini kita demam, maka kerana izin Allah. Kalau hari ini kita berjaya, kerana izin Allah. Maka ini akidah yang jelas. Kemudian kata Ibrahim, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Allah, Tuhanku mengetahui segala-galanya. Semuanya berada pada ilmu Allah. Afala tatadhakkarun. Tidakkah kamu mau berfikir? Tidakkah kamu mau berfikir berhala yang kamu ancam aku dengannya, berhala yang tak boleh melihat, tak boleh mendengar. Macam mana dia nak bawa kamu mudarat pada aku?
Berhala yang kamu pindahkan tempat sana, pindahkan tempat sini. Berhala yang bila mana dihancurkan, tidak boleh mempertahankan dirinya. Berhala yang tidak boleh bercakap. Dia cuma diam membatu. Maka tiba-tiba kamu nak takutkan aku. Baik, aku nak cakap dengan kamu, kata Ibrahim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Baik, bagaimana aku, logik mana? Kamu kata aku perlu takut pada berhala kamu. Wala takhafun, sedangkan kamu sendiri tak takut. Annakum asyraktum billah. Kamulah yang telah menyekutukan Allah. Allah yang patut kamu takuti kerana kesalahan besar yang kamu buat. Kamu sekutukan Tuhan dengan berhala-berhala yang tidak ada alasan sedikit pun. Ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Apa alasan dia? Apa hujah dia? Di manakah asal usul perintah ini? Tak ada. Apakah aku yang patut takut dengan berhala yang kamu cipta dan sembah? Atau kamu yang patut takut pada Allah yang telah kamu sekutukan? Kerana Allah pasti akan mendatangkan malapetaka pada kamu, azab pada kamu. Kerana kamu menyekutukan Allah. Yang berhala ni tak boleh buat apa-apa. Siapa yang patut takut? Lalu kata Ibrahim lagi, fa ayyul fariqain haqqu bil am. Baik, antara dua kelompok ini siapa yang patut merasa aman? Orang yang dijaga oleh Allah atau mereka yang dijaga oleh berhala? Siapa patut rasa aman? Allah yang berkuasa, Allah yang beri manfaat, Allah yang datangkan mudarat. Dengan berhala yang tak boleh buat apa-apa, siapa yang patut rasa aman? Maka Ibrahim tanya balik pada mereka. In kuntum ta'lamun, kalau kamu benar-benar alim. Kamu jangan guna hujah datuk nenek moyang kamu. Kamu fikir sekarang. Ya, kerana mereka tak berani berhujah panjang-panjang sebab mereka tahu Ibrahim duduk dalam keluarga yang membina berhala tu. Azab. Ibrahim tahu semua bagaimana berhala itu dicipta dan dibuat. Dan bagaimana ia dibentuk mengikut apa yang diinspirasikan daripada wahyu syaitan. Bentuk macam ni. Ikut orang yang mengukirnya. Dia nak bentuk macam mana? Nak bentuk kepala botak. Perut buncit. Nak bentuk jenis tangan 10. Inspirasi dia buat. Oh, maka ini Tuhan baru. Sehingga mereka datang bertanya kepada ayah Nabi Ibrahim, ada tak Tuhan baru-baru? Yang ni dah boring yang semua ni. Tuhan baru-baru tak? Yang ada ong sikit lah. Ada ong sikit. Yang ni macam tak berapa lah. Bisnes tak beruntung berhala ni. Cari berhala yang lain lah yang untung sikit bisnes. Tukar-tukar begitu mereka buat. Oh, ini tak jadi berhala. Berhala lain pula. Lihat bagaimana mereka mempermainkan Tuhan-Tuhan. Sebab itu ketika mana Nabi Allah Ibrahim menjual berhala, ayah dia suruh jual berhala. Lalu Ibrahim berkata, siapa nak beli? Ini berhala yang tak beri manfaat, tak beri mudarat, yang bisu, yang tak bercakap. Siapa nak beli? Dia tak ada orang beli. Pak Ibrahim dah sebut orang yang beli tu malu. Akhirnya hari tu dagangannya tak laku. Aja duk perasan kalau Ibrahim jual mesti tak laku. Kenapa Ibrahim sebut ni? Tuhan tak boleh bercakap. Tuhan tak boleh dengar. Siapa nak beli? Dia cakap macam tu. Itulah hakikat. Lihat bagaimana keberanian Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim AS walaupun dia seorang diri. Ketika Sarah belum bersama dengan dia. Dan ketika mana Nabi Allah Lut, iaitu anak saudaranya daripada Haran. Mana Nabi Ibrahim ada adik nama Haran bin Tarah. Maka lahir Lut AS. Yang merupakan anak saudara Nabi Allah Ibrahim. Waktu itu Ibrahim cuma seorang diri. Tapi bila Allah beri ilmu, Allah beri wahyu, lihat keberanian dia. Kerana keberanian itu ialah yang dihadirkan oleh Allah SWT. Maka Ibrahim terus berhujah dengan kaumnya. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang kisah Ibrahim, maka Allah menyebut tentang apakah keistimewaan orang beriman. Alladzina amanu, orang-orang beriman yang sebenar. Walam yalbisu imanahum bidzulm, iman mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ulaika lahumul am, mereka lah yang mendapat keamanan. Wa hum muhtadun, mereka sentiasa dibimbing dan mendapat hidayah. Baik, lepas Allah cerita kisah Ibrahim, dan Ibrahim tanya begini kepada kaumnya, fa ayyul fariqaini haqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Baik, antara yang menyekutukan Allah dengan tidak menyekutukan Allah, siapa lebih aman? Siapa lebih tenteram? Maka jawapan itu sudah ada dan Allah menjawab. Allah kata apa? Untuk menunjukkan iman sebenar, bukan sekadar iman pada zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Kerana itu Allah menyebut orang-orang yang beriman yang sebenar lah. Yang tiada sekutu, tidak pernah mensyirikkan Allah, mereka lah orang yang aman.
Artinya bukan sekadar nak beritahu bahawa Ibrahim itu dalam keamanan kan tak mensyirikkan Allah. Bukan semua orang beriman sepanjang zaman Allah berikan keamanan kepada mereka. Satu. Yang kedua, Allah jadikan apa? Allah sebut dalam Quran, wahum muhtadun. Mereka akan sentiasa mendapat bimbingan. Hidayah di sini tuan-tuan, umpamanya kita bila mana nak makan, kita dipandu oleh Allah adabnya. Bila mana nak berkahwin, kita dipandu oleh Allah dengan hukum hakamnya. Maka kita sentiasa dipandu. Ya, orang kafir dia akan buat ikut nafsu. Yang menyembah berhala, yang mensyirikkan Allah dan segala tindakannya dia ikut siapa? Ikut dia. Tapi orang beriman, kita sentiasa mengikut hidayah. Dalam solat, kita ikut bentuk yang Rasulullah ajar pada kita. Haji sehingga seterusnya. Dalam bab zakat pun sama. Dalam bab hukum hakam, halal, haram, dosa, pahala, maka kita sentiasa terpimpin. Tahu hal ni macam mana, hal ni macam mana. Apa yang boleh menyebabkan seorang itu syirik, apa yang boleh menyebabkan seorang itu mendapat pahala yang banyak, pahala yang besar. Jadi orang beriman dalam hidupnya sentiasa dipandu, maka mereka berhak mendapat keamanan. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Bila mana mereka kena musibah, mereka tahu ada pahala di sebalik musibah. Ada hikmah, ada pelajaran. Ada sesuatu kemuliaan yang Allah nak berikan. Sebab itu orang beriman sentiasa dalam keamanan, baik dalam nikmat atau dalam ujian. Yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amrin mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menghairankan urusan orang beriman, semua urusannya bagus. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Wa laysa li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur, maka baik baginya. Kalau dia diuji, dia bersabar, maka baik baginya. Ini cuma berlaku pada orang beriman. Apa dia? Aman. Dalam sakit dia aman. Dalam sihat dia aman. Dalam ujian dia aman. Dalam kenikmatan dia aman. Kenapa dia sentiasa mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala menceritakan kembali kisah Ibrahim. Wa tilka hujjatuna. Itulah hujah-hujah yang kami berikan pada Ibrahim. Bermula hujah dengan ayahnya, berhujah dengan kaumnya tentang bulan, bintang dan juga matahari. Sehinggalah kepada yang lain-lain, kami wahyukan pada Ibrahim, kami ajar dia bagaimana cara berhujah. Dan apa yang Allah hujahkan ini? Ialah satu hujah fitrah. Tetapi bila Allah beri Ibrahim berfikir seumpama itu, untuk menggabungkan hujah akal dengan fitrah. Fitrah manusia bagaimana mampu mengatakan Tuhan ada dua. Fitrah manusia bagaimana mengatakan berhala ini beri manfaat dan mudarat. Ini benda-benda fitrah, bukan sekadar benda yang logik. Tapi ini fitrah. Bahawa bumi dan segala alam yang diciptakan ini pasti ada penciptanya. Dan tidak mungkin penciptanya yang disekutukan ini. Tidak mungkin. Ini fitrah. Tetapi bila benda tu, bukan sekadar kita sebut secara akli, ini akal. Kan ini juga merujuk, menuntut seorang itu berfikir. Barangkali agak dalam. Tapi bila sebut fitrah, benda ni tak perlu fikir dalam pun. Faham dengan mudah. Umpama bila Allah ilhamkan manusia makan menggunakan mulut, itu fitrah. Tak perlu kita fikir kenapa makan ikut mulut, tak makan ikut telinga ke, ikut ni. Ia fitrah, mudah kita faham. Waktu mana seorang lelaki meminati perempuan, itu fitrah. Tak perlu lelaki tu fikir tengah fikir, saya nak minat lelaki ke nak minat perempuan? Tengah fikir ni. Dia tak boleh fikir, ia fitrah. Automatik dia duduk kat perempuan, ada current. Duduk kat lelaki, tak ada current, no current. Fitrah. Kalau dia tak pernah kenal perempuan sekalipun, tak pernah kenal ni. Lain-lain mak dia duduk sama. Kalau dia jumpa perempuan, current pun ada. Automatik. Dan demikian juga hal-hal lain yang bersifat fitrah. Dia sakit perut, dia akan fikir nak berak. Automatik. Dan bila nak berak, dia akan rasa malu. Maka dia cari tempat tersembunyi. Itu fitrah. Itu tak payah fikir. Pandailah cari tempat sembunyi kat mana. Belakang pokok. Sejak zaman dulu, zaman kita tak ada tandas yang seumpama hari ni. Belakang pokok lah, celah batu lah. Asal orang tak nampak, jauh-jauh. Ia fitrah. Menutup aurat. Ia bukan benda yang kita kena fikir. Orang betul, ini fitrah. Kan manusia ada perasaan malu. Perempuan lah, lagilah ada malu, maka ditutup. Supaya jangan ditengok, jangan dipandang. Maka ini benda-benda yang saya katakan ala sathiyah, secara permukaan kita dah faham. Tak perlu nak fikir 2 hari ni. Tak perlu fikir 2 hari. Jadi Allah ajar Ibrahim hujah yang berkait akal dan fitrah.
yang saya katakan mudah dipahami. Yang umpama boleh sebut, kalau Tuhan ada dua, bumi hancur. Kan setiap Tuhan bersaing. Bila nak ada dua Perdana Menteri pun dah nak hancur. Yang kata Tuhan. Baru dua nak jadi Perdana Menteri. Seorang nak jadi. Dah, langkabuk dah. Ini kan Tuhan. Ini kan Tuhan. Ini nak tunjuk kuasa Tuhan dia, ni tunjuk kuasa. Habis. Ini bukan sekadar akal yang perlu dalam fikir. Tak perlu. Ia datang dengan fitrah. Bahawa benda tu mesti esa dalam satu. Tak mungkin ada sekutu. Maka jadi Ibrahim AS diajar dengan hujah yang saya katakan akal itu berhubungan terus dengan fitrah. Bukan satu akal yang boleh dipikir oleh profesor sampai botak depan kepala dan fikir teori. Oh, itu orang awam tak mampu fikir. Para Nabi SAW, mereka tak bawa hujah yang abstrak. Mereka tak bawa satu hujah yang kesamaran, ada kesamaran yang cuma dipikir oleh segelintir manusia. Golongan intelektual. Tidak. Kalangan hamba seperti Bilal bin Rabah faham benda tu. Kalangan hamba seperti Sumayyah binti Khayyat faham benda tu. Walau hamba kita tahu satu tabakat, satu level manusia yang tidak terdedah dengan ilmu pengetahuan. Tapi golongan hamba ni boleh faham. Khabbab bin Arad, Amir bin Fuhairah, bila baginda sama-sama mengajak Islam, hamba-hamba ini dulu yang menghulurkan tangan memeluk Islam. Maka kita ada kelompok-kelompok hamba yang banyak yang memeluk Islam. Kenapa? Mudah dipahami. Orang kalau dalam bahasa hari ni kita sebut, budak tadika pun faham. Ayat tu, budak tadika. Budak pasti pun faham benda ni. Tak payah nak mengaji sampai PhD, contoh. Jadi yang atas-atas itu, kerana ada kepentingan maka dicuba pusing. Untuk menjadikan konongnya kebenaran itu suatu yang tidak boleh dibuktikan. Itu Allah sebut, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا atainaha, kami berikan kepada Ibrahim ala qaumih, dalam melawan kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha', maka dengan hujah itu kami mengangkat siapa yang kami kehendaki darjat mengatasi manusia. Inna rabbaka hakimun alim, Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, kalau bercakap tentang hujah, sifat yang sesuai ialah hakim dan alim. Hakim bijaksana, alim yang maha mengetahui. Kerana seorang yang nak berhujah dia mesti tahu. Dan dia mesti bijaksana menyusun hujahnya. Maka Allah menyebut sifatnya hakim, alim. Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kami berikan, kami angkat siapa yang kami kehendaki untuk melantiknya menjadi nabi, untuk melantiknya menjadi rasul, untuk diberikan kepadanya kitab, untuk diberikan pengetahuan. Dan di sini menunjukkan juga bahawa kesempurnaan ma'rifatullah itu datang melalui wahyu Allah. Sebab itu bila Allah sebut wa tilka hujjatuna atainaha, itulah hujjah, makrifat, mengenal Allah yang kami berikan kepada Ibrahim. Kan itu umat Islam dalam melawan hujah-hujah orang kafir, golongan liberal dan sebagainya, pulang kepada wahyu Allah. Tak payah nak fikir pecah kepala lah. Pulang kepada wahyu Allah. Lihat bagaimana Allah menceritakan hujahnya dengan mudah untuk difahami. Sebab tuan-tuan, kalau kita duduk belakang orang bijaksana, kita guna hujah simple, dia pun malu. Guna hujah simple. Yang saya kata, ni budak tadika pun faham ni. Yang awak duduk PhD sampai 3-4 biji pun tak faham lagi Allah tu satu, apa cerita? Yang awak masih tak faham lagi bahawa yang menciptakan langit dan bumi ni Allah. Ini otak macam mana ni? Artinya, mana-mana orang yang menganggap mereka pandai, tiba-tiba dengan hujah yang mudah ditundukkan, kita pun segan. Orang pandai tu pun segan. Kita kata kita pandai ni, ditundukkan dengan hujah yang mudah. Maka malu. Meruntuhkan ego yang selama dibina atas konongnya ilmu yang bijak. Baik, sesudah itu Allah menceritakan that Ibrahim konsisten dan dakwah, berani dan dakwah, istiqamah dan dakwah. Maka demikian balasan Allah berikan kepada semua orang-orang yang berdakwah dengan ikhlas pada Allah. Allah pelihara zuriat keturunannya. Allah pelihara kemuliaannya, sebutan namanya, nikmat-nikmatnya. Maka dalam ayat yang kita bacakan nanti disebut nikmat-nikmat Ibrahim, dibilang-bilang nikmat Ibrahim. Kesan daripada ma'rifatullah dan kesan daripada memperjuangkan agama Allah. Sebab itu bila Allah perintah kita memperjuangkan agamanya, kerana Allah nak muliakan kita. Kita kalau tak berjuang agama Allah pun, agama Allah tetap bangkit bangun sebab ia milik Allah. Tapi kerana Allah nak beri mulia pada kita. Dan Allah dah tunjuk kisah Ibrahim yang mulia ini. Allah berfirman, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami berikan kepada Ibrahim itu Ishaq dan Yaqub. Beri padanya Ishaq dan Yaqub. Kenapa disebut Ishaq dan Yaqub? Ishaq
ialah anaknya Yakub, cucunya. Ketika Ibrahim menunggu dengan tempoh yang panjang, hasil perkongsiannya dengan Sarah, sehingga Ibrahim sudah berusia ratusan tahun dan Sarah juga sudah berusia sekitar 90 tahun. Ini kebanyakan para mufassirin sebut untuk menjadikan kelahiran itu satu mukjizat yang hebat. Baik, kenapa tak disebut Ismail dulu? Kerana dalam sejarah yang pertama dilahirkan Ismail, zuriat Nabi Ibrahim melalui Hajar. Kerana kelahiran Ismail itu biasa daripada perempuan muda. Maka orang tak pelik kalau perempuan muda melahirkan anak. Kalau lakinya tua, tak ada masalah. Yang penting perempuan tu muda. Maka bukan satu benda pelik. Tapi kalau kita dengar perempuan 60 tahun beranak, macam pelik ni. 70 tahun beranak, lagi pelik. 90 tahun beranak. Maka ia merupakan satu keajaiban. Maka lihat Allah beri keajaiban. Nabi Allah Ibrahim tekun dalam dakwah. Maka segala benda dalam hukum dunia mustahil dipermudahkan oleh Allah. Ya, kerana semua peraturan dunia ini milik Allah. Sebab itu bila orang punya makrifat, maka Allah beri karamah. Apa itu karamah? Kita katakan berlainan daripada kebiasaan. Atau disebut khariqatun lil adah, mencarikan adat. Mencairkan adat. Adat kebiasaan begitu jadi begini. Maka Allah sebut dulu Ishak. Kemudian tuan-tuan Ishak belum dapat. Allah dah sebut nanti akan Ishak tu akan ada anak nama Yakub. Diberi double berita gembira, double. Contoh kalau seorang tu kata cik ni akan naik pangkat. Lepas tu cik akan dapat pula rumah, dapat pula disebut banyak lagi yang lain. Disebut bukan sekadar wahai Ibrahim kamu akan dapat anak selepas penantian yang panjang. Kemudian daripada anak tadi kami tu dapat cucu. Ya kerana kita tuan bila dapat anak, satu kebimbangan tu hilang. Tapi ada lagi kebimbangan lain. Anak kita dapat cucu tak? Anak kita ni dia kahwin nanti beranak ke tak? Kalau tuan-tuan ada anak, kemudian anak tu tak beranak lagi, lepas kahwin kita jadi pusing juga. Macam kita tak ada anak. Ni kita ada anak 10 contoh. Lalu ada anak kita seorang kahwin. Dia tak dapat anak lagi. Oh, sehati. Sebab bagi kita cucu tu macamlah anak juga. Kerana kita manusia suka supaya keturunan kita berpanjangan. Hubul baqa' dia panggil. Kita nak, kalaupun kita mati ada anak, pun ada cucu, ada cicit. Kemudian Allah menyebut, kullan hadaina, semua mereka ini kami beri dia kerasulan. Hadaina, kami pandu. Wa Nuhan hadaina min qabl, sebagaimana kami beri petunjuk kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dulu pada Ibrahim. Dan dia merupakan Ibrahim AS keturunan Nabi Nuh. Yang kita dah sebut daripada keturunan anaknya bernama Sam. Keturunan yang ke-10. Dari 10 generasi, maka lahir Nabi Allah Ibrahim. Daripada Sam. Sam bin Nuh. Lahir anak pada Sam. Lahir kemudian sampailah generasi ataupun kita katakan keturunan yang ke-10. Maka kemudian kata Allah, wa min dzurriyyatihi, dan daripada zuriat Ibrahim. Kan munculkan lagi nabi-nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami beri balasan pada setiap orang buat baik. Orang buat baik yang tertinggi ialah orang yang berpaut pada hidayah Allah. Ini kebaikan paling tinggi. Seolah-olah kebaikan lain tak ada nilai kalau tak ada hidayah. Yang kita dah sebut semalam. Kebaikan utama ialah iman pada Allah. Ma'rifatullah. Daripada ma'rifatullah, tuan-tuan, semua kebaikan itu ada nilai. Tapi kalau tak ada ma'rifatullah, semua kebaikan akan menjadi debu berterbangan. Umpama makrifat tu ialah macam nombor 1 dan lepas makrifat tu 0, 0, 0, 0, 0. Ada 80 kosong, nilainya kerana ada 1 depan. Tapi bila 1 tu dibuang, cuma kosongnya 8. Dia tak akan jadi 10 juta. Dia tak akan jadi juta, dia akan jadi 0, 0, 0. Baru orang kata ini bengap ke apa ni, kosong banyak sangat, bengap, kosong. Kalau nak tulis 0, tulis 1 sudah. Dia nak tulis 0, nak tulis berapa kali 0? 0, 1. Yang kita tulis 0 sampai 5 tu buat apa? Sebab dahulu mengambil nilai kerana ada 1 depan. Sebab kalau ada 1 depan, maka bila 0 tu tambah 6 misalnya, jadi 1 juta. Campur 1 tu 7 angka. Nilainya pada 1. Sebagai analogi, itulah dia akidah. Itulah dia ma'rifatullah. Bila ada ma'rifatullah, semua kebaikannya bernilai. Kemudian, wa Zakaria, kami beri lagi daripada zuriat Ibrahim tu Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, kullum minas salihin. Semua mereka ini di kalangan orang-orang yang soleh.
Wa Ismail, dan kami beri lagi daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim, Ismail, wal Yasa, Ilyasa, Yunus, Lut, wa kullan faddalna. Semua mereka yang kami sebut ini, yani Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, kullan faddalna ala alamin. Mereka terbaik pada zaman mereka. Wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim, dan daripada ayah-ayah mereka, daripada zuriat keturunan mereka, dan juga daripada saudara mara mereka. Wastabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Kami pilih, kami beri petunjuk pada jalan yang lurus. Zalika hudallah. Itulah dia petunjuk Allah. Jadi petunjuk ma'rifatullah. Yahdi bihi, yang Allah beri petunjuk siapa yang dia kehendaki daripada hambanya. Walau asyraku. Tapi ingat, kalau sekiranya siapa pun yang menyekutukan Allah, lahabita anhum ma kan ya'malun. Apa pun kamu buat tak ada nilai. Apa pun. Kalau pernah ada kebaikan pun, atau pernah kamu beriman sebelum ini pun, tidak ada kebaikan. Tak ada. Kalau selama ni kamu buat baik, lepas tu syirik Allah. Kalau satu hari kamu syirikkan Allah, maka semuanya binasa. Ulaika alladhi, mereka-mereka yang kami sebut ni, Nabi-Nabi 18 orang kita sebut. Bermula daripada, kita katakan, disebut Ibrahim, disebut Yaqub, disebut Ishaq, disebut Yaqub, disebut Nabi Nuh, dan sekalian Nabi tadi ada 18. 7 lagi disebut pada tempat lain. Dan surah An-Nisa sebagai contoh, dan surah-surah yang lain, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alladzina atainahumul kitab. Mereka lah yang di kalangan mereka kami berikan kitab. Seperti Nabi Allah Ibrahim diberikan suhuf, Nabi Musa diberikan Taurat, Nabi Isa diberikan Injil. Wal hukma, dan ada yang kami berikan hukum. Hukum yakni pemerintahan seperti Daud, seperti Sulaiman. Dan beberapa Nabi yang lain diberikan hukum, kuasa. Termasuk Nabi Yusuf. Dijadikan Menteri Keuangan. Itu hukum. Wan nubuwah, dan kami berikan kenabian. Beri kitab, kami beri hukum yakni kekuasaan, dan kami beri kenabian, kerasulan. Fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha. Baik, sesiapa yang mengkufurkan setiap nabi dan rasul yang diutuskan pada mereka, dan khususnya kamu wahai orang Mekah, kalau kamu kufur dengan rasul yang kami utuskan, faqad wakkalna, kami akan pindahkan kemuliaan ini. Qauman laisu biha bikafirin, kaum yang tak sekali-kali akan murtad selama-lamanya. Dia beriman, dia berpegang dengan iman dan tak murtad. Siapa mereka? Di kalangan sabiqun al-awwalun, orang-orang Mekah, dan di kalangan muhajirun, Aus dan Khazraj. Mereka ternyata orang yang kuat berpegang dengan agama Allah dan tidak pernah murtad. Ini mereka. Ulaika alladzina hadallah. Mereka yang tersebut itu, siapa? Nabi-nabi yang telah kami ceritakan. Mereka lah benar-benar yang berada dalam petunjuk Allah. Fabihudahu muqtadih, maka ikutlah kisah mereka. Sebab itu tuan-tuan membaca kisah Nabi-Nabi ialah membaca jalan-jalan petunjuk Allah. Siapa yang suka baca kisah Nabi-Nabi dan Rasul, dia sedang membaca kisah-kisah petunjuk Allah. Kisah-kisah orang yang mendapat petunjuk Allah. Dan dia sedang berusaha untuk mendapat petunjuk Allah. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mempelajari kisah-kisah Nabi-Nabi, ke dalam kisah itu ada petunjuk, ada hiburan, ada pengajaran, ada pendidikan. Kerana setiap Nabi berhadapan dengan kaum yang pelbagai ini merupakan satu ilmu pada kamu untuk berhadapan kaum yang macam-macam. Ya, Nabi Musa pengalaman berhadap dengan Fir'aun, maka demikian kamu bila berhadap dengan orang yang ada kuasa. Ini Nabi Isa berhadapan dengan kaumnya, demikian kamu diajar bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang sebangsa dengan kamu. Ini Nabi itu, masing-masing ada kerenah dakwah. Yang menjadi lesson atau ad-dars, pelajaran yang amat penting. Khususnya pelajaran untuk mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kulla, katakan wahai Muhammad. Baik, kembali pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik. Sebab kisah ini Rasul baca balik kepada musyrik Mekah supaya mereka tahu asal keturunan mereka bukan penyembah berhala. Bukan Ibrahim yang mereka muliakan, yang mereka nisbahkan sebagai bapa sekalian bangsa Arab. Zuriat-zuriatnya semua para nabi yang tidak menyekutukan Allah, bukan ialah membawa panji-panji dakwah mentauhidkan Allah. Kamu ni apa cerita? Yang menyembah berhala, tiba-tiba nak muliakan Ibrahim. Kamu tahu bahawa haji ini ibadat yang Allah syariatkan melalui Nabi Allah Ibrahim AS. Tak pernah Nabi Ibrahim sembah berhala, pegang berhala atau apa yang kamu buat hari ini. Maka Allah suruh Rasulullah beritahu pada mereka. Kul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Dakwah aku pada kamu, aku tak pernah minta apa-apa upah atau kepentingan. Yang aku cerita pada kamu, wahyu Allah yang Allah turunkan.
Aku tidak ada kepentingan apa-apa dengan apa yang aku bacakan, ayat-ayat Al-Quran. Dengan apa aku sampaikan daripada kebenaran, petunjuk dan hidayah. In huwa illa zikra lil alamin. Ini yang aku baca. Ya Allah wahyukan kepada aku peringatan bagi sekalian alam. Bukan sekadar alam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam seluruhnya. Ini dia manhaj tauhid. Ini dia manhaj hidayah dan petunjuk. Maka siapa ingin petunjuk, maka laluilah petunjuk Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini. Bukannya jalan-jalan golongan penentang-penentang para Nabi dan Rasul ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.